wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada penganjur seminar dan para pembentang yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Siti Asri, akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Tahap Pengetahuan Isi Kandungan Guru-Guru Utama dalam Pengajaran Fikih. Pada hari ini, saya akan membentangkan beberapa perkara seperti berikut. Sebagai pendahuluan, dalam konsep kajian ini, pengetahuan isi kandungan adalah merupakan salah satu komponen dalam pengetahuan pedagogikal kandungan. Pengetahuan pedagogikal kandungan mula diasaskan oleh Schulman sekitar tahun 1980-an. Beliau telah mengkategorikan pengetahuan asas guru sebanyak 7 pengetahuan dan salah satu daripada pengetahuan tersebut ialah guru perlu memiliki pengetahuan terhadap isi kandungan. Pengetahuan isi kandungan ditakrifkan sebagai pemahaman guru terhadap kandungan mata pelajaran yang diajarkan. Guru yang berkesan sering dikaitkan dengan kemampuan mereka menguasai dan berpengetahuan terhadap isi pelajaran yang diajarkan. Malahan, pengetahuan guru bukan hanya setakat kepada bidang yang diajarkan, malahan mereka perlu menguasai dan mendalami ilmu lain sebanyak mungkin untuk disebarkan kepada murid. Penguasaan guru terhadap bidang yang diajarkan akan dapat membantu mereka menyampaikan pengajaran dengan baik dan mampu mencapai matlamat pengajaran sehingga menimbulkan kepercayaan murid terhadap pengajaran mereka. Oleh itu, pengetahuan guru terhadap kandungan pelajaran akan membantu mereka untuk menentukan tujuan pelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan Panduan dan Peraturan Kerja Guru-Guru Agama 1985 Pindaan 2019 Jabatan Pengajian Islam yang menyatakan bahawa guru-guru agama perlulah menguasai, memahami dan boleh menghuraikan isi pelajaran dengan baik serta mengetahui objektif pembelajaran yang ingin dicapai di akhir pengajarannya. Dalam kajian ini, pengajaran fikih pula adalah merujuk kepada mata pelajaran fikih yang diajarkan pada peringkat rendah atas iaitu darjah 4, 5 dan 6. Oleh itu, sub-mata pelajaran fikih yang diajarkan antaranya ialah mata pelajaran solat, siam, zakat, haji, muamalat, munakahat dan jinayat Islam. Adapun tujuan mata pelajaran ini diajarkan adalah untuk melahirkan murid-murid yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpengetahuan tentang hukum-hukum syarak untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Agama didapati tidak ketinggalan mengalami cabaran untuk mencorak pengajaran yang berkesan. Lazimnya mereka akan mengajar pelbagai mata pelajaran agama dengan kepadatan dan kepelbagaian ilmu sudah setentunya memerlukan pengetahuan guru yang berbeza-beza pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Mata pelajaran fikih yang diperuntukkan bagi setiap darjah adalah seperti berikut, iaitu darjah 4 mata pelajaran solat dan taharah diajarkan masing-masing sebanyak 1 period, manakala mata pelajaran siam diperuntukkan sebanyak 2 period. Selain itu, mata pelajaran darjah 5 iaitu mata pelajaran solat diajarkan sebanyak 3 period dan mata pelajaran zakat, haji serta muamalat masing-masing diperuntukkan 2 period. Mata pelajaran fikih darjah 6 pula terdiri daripada mata pelajaran solat, muamalat dan jinayat masing-masing diperuntukkan 1 period, manakala zakat dan haji masing-masing 2 period dan mata pelajaran munakahat sebanyak 3 period. Peruntukan masa mengajar bagi 1 period bagi sesi pagi ialah sebanyak 30 minit dan sesi petang pula ialah sebanyak 25 minit. Mata pelajaran ini bagi setiap peringkat perlu dihabiskan dalam masa setahun. Oleh itu, jumlah period yang terbatas dan kepadatan sukatan pelajaran menurut Nurini dan Nurinah dapat mempengaruhi pengajaran guru sehingga menyebabkan mereka sukar untuk mengajar dan menguji isi pelajaran kepada semua murid. Olehnya demikian, guru-guru juga perlu mahir memperkembangkan idea-idea yang terdapat di dalam buku teks ke dalam konteks pengajaran yang bersesuaian dengan tahap pengetahuan murid. Berdasarkan kepada penyataan masalah ini, maka kajian dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan isi kandungan pengajaran fikih kalangan guru-guru agama di negara Brunei Darussalam.
Mereka bentuk kajian penyelidikan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis kajian secara tinjauan. Oleh itu, instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik. Hasil kajian rintis mendapati bahawa nilai Cronbach alpha bagi soal selidik ialah sebanyak 0.896. Oleh itu, dalam soal selidik sebanyak 7 item soalan berkaitan dengan latar belakang responden, manakala 11 item pula ialah berkenaan untuk mengukur tahap pengetahuan isi kandungan guru. Dalam kajian ini, jenis persempalan kajian yang digunakan ialah persempalan berstrata. Oleh itu, seramai 469 orang guru terlibat dalam kajian ini daripada empat daerah, iaitu daerah Brunei Muara, daerah Tutong, daerah Tempurung dan Kuala Belait. Manakala data dianalisis secara deskriptif untuk melihat kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai. Berdasarkan kepada dapatan kajian menunjukkan bahawa seramai 154 responden daripada kalangan guru lelaki dan 315 orang daripada kalangan guru perempuan. Manakala guru-guru yang mengajar kurang daripada 5 tahun iaitu seramai 46 orang dan guru-guru yang mengajar lebih daripada 5 tahun iaitu seramai 423 orang. Sementara guru-guru agama yang terlibat dalam kajian ini bagi daerah Brunei Muara adalah seramai 366 orang, daerah Tutong 46 orang, Kuala Belait seramai 39 orang dan 18 orang guru yang terlibat terdiri daripada guru-guru daerah Tempurung. Berdasarkan kepada analisis data menunjukkan bahawa sebanyak 8 item memperolehi nilai min antara 4.22 hingga 4.55 iaitu diinterpretasi sebagai item yang memiliki skor min pada tahap yang sangat tinggi. Sementara 3 item lainnya berada pada tahap tinggi iaitu memperolehi skor min antara 4.16 hingga 4.19. Dapatan kajian menjelaskan bahawa tahap min bagi keseluruhan komponen pengetahuan isi kandungan ialah 4.29 dengan nilai sisihan piawai sebanyak 0.43 iaitu berada pada tahap interpretasi min sangat tinggi. Berdasarkan kepada dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru agama mempunyai pengetahuan yang sangat baik terhadap isi kandungan fikih yang diajarkan di peringkat sekolah agama. Mereka juga telah dikenal pasti sebagai golongan guru yang berpengetahuan terhadap pengajaran fikih dan mempunyai kelayakan akademik sesuai dengan bidang yang diajarkan. Oleh itu, pengetahuan guru terhadap isi kandungan pelajaran fikih adalah merujuk kepada isi pelajaran yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang disediakan oleh bahagian kurikulum Jabatan Pengajian Islam. Oleh demikian, mereka juga didapati memiliki pengetahuan asas dan kefahaman terhadap isi kandungan fikih peringkat sekolah agama. Hasil kajian yang ditemui dapat mengemukakan akan kepentingannya menguasai pengetahuan isi kandungan pelajaran fikih. Ianya juga dapat menimbulkan kesedaran kepada guru-guru terhadap penguasaan pengetahuan isi kandungan fikih supaya mereka dapat melaksanakan pengajaran dengan mudah dan baik. Guru-guru yang menguasai isi kandungan fikih membolehkan mereka untuk merancang dan melaksanakan pengajaran dengan baik dan berkesan. Dan juga guru-guru dapat mengetahui aspek yang perlu dikuasai dalam komponen pengetahuan isi kandungan pengajaran fikih. Sekian saja saya akhiri pembentangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.